Assalamualaikum dan salam teraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Tumpuan berita. Dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak telah mengadakan sebuah bengkel bagi mengkaji semula inisiatif utama di bawah seliaannya serta Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pelbagai input telah diberikan semasa bengkel tersebut bagi menambah baik polisi dan prosedur semasa agar pelaksanaan inisiatif itu dapat dipermudahkan dan dijadikan lebih sistematik. Jelasnya sebanyak 22 agensi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO terlibat secara aktif dalam perbincangan bengkel yang diadakan pada 17 hingga 18 Mac lepas. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di bangunan Baitul Makmur 2, Kuching pada Isnin. Ujarnya hasil bengkel tersebut adalah bagi mengatasi cabaran semasa oleh agensi pelaksana dan rakan strategik semasa melaksanakan tugas di lapangan. Tambahnya lagi terdapat 10 inisiatif yang telah dinilai semula dan ditambah baik iaitu inisiatif bantuan ibu bersalin, BIB, pembiayaan caruman minimum air suri, Endowment Fund Sarawak EFS, geran tahunan khas GTK, Institusi Pendidikan Awal Kanak-kanak IPAKK, Kenyalang Gold Card KGC, Bantuan Iksan Kematian BIK, Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang BPBP, Bantuan Perubatan Geran Sukan OKU dan Geran Pemekasaan NGO. Datuk Seri Fatimah memberitahu semua inisiatif tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2021. Jelasnya lagi, inisiatif bersifat mesra rakyat itu adalah hasil kegigihan Kerajaan Sarawak untuk membantu meringankan beban masyarakat di negeri ini. Berita seterusnya, dalam tempoh 76 tahun, Radio Televisyen Malaysia RTM sebagai perintis dunia penyiaran negara ini telah berjaya melaksanakan fungsinya dan kekal relevan seiring teknologi penyiaran yang berkembang pesat. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berharap agar warga RTM terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran seiring dengan teknologi baharu masa kini. Jadi dengan peranan RTM yang terus relevan dalam membantu membaikan maklumat dan agenda kerajaan berakyat adalah menjadi harapan saya agar penyiaran stesen ini perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran seiring dengan teknologi baru masa ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 di Miri baru-baru ini. Tambah Datuk Seri Lee lagi, RTM juga perlu meningkatkan kualiti program TV dan radio untuk semua peringkat generasi sesuai dengan perkembangan semasa agar mampu bersaing seiring kemajuan teknologi dan kepantasan media sosial masa kini. Selanjutnya, Pengurusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia Datuk Rubiah Wang hadir ke majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Malaysia Airlines Berhad di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Upacara menandatangani MOU itu diadakan pada Isnin bersama Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia Aididah Ibrahim dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group Kapten Izham Ismail sambil disaksikan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Dr. Santara Kumar Ramanaidu. Sementara itu, Aididah dalam ucapannya berkata perjanjian tersebut secara rasmi mengukuhkan lagi jalinan hubungan kerjasama antara Kraftangan Malaysia bersama syarikat penerbangan itu untuk memasar, mempromosi serta meningkatkan kebolehcapaian produk kraft tempatan di peringkat global. Katanya dengan membawa matlamat sama iaitu mempromosikan Malaysia di mata dunia, kedua-dua entiti ini sering dalam usaha mengetengahkan pelbagai produk dan aktiviti seni serta budaya sebagai pelambangan atau ikon identiti Malaysia menerusi produk kraft tempatan. Ujar beliau lagi, kerjasama ini turut mengalu-alukan kedatangan Kraftangan Malaysia melalui anak syarikatnya, Syarikat Pemasaran Karya Neka Sendirian Berhad sebagai rakan dagang terbaru Genify, sebuah platform digital pelancongan dan gaya hidup sehenti milik Malaysia Aviation Group. Dalam pada itu, katanya Genify boleh dijadikan tempat rujukan utama untuk para pengunjung dari dalam dan luar negara mendapat maklumat terkini mengenai produk-produk buatan tempatan dan lokasi-lokasi percutian yang menarik di Malaysia. Keperkembangan berikutnya, lebih 4,000 isi rumah di seluruh negeri ini menerima manfaat daripada program Kasih Ramadan yang dianjurkan oleh Tabung Baitul Mal Sarawak TBS pada tahun ini.
Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, program tersebut merupakan satu program tambahan yang pihaknya lakukan. Ujar beliau, program itu bertujuan untuk menyantuni golongan asnaf sepanjang bulan Ramadan di seluruh negeri Sarawak melalui prasarana UDC. Ini merupakan salah satu daripada tambahan kepada bantuan-bantuan yang Baitul Mal lakukan. Jadi untuk beberapa tempoh ini kita telah mengadakan untuk Ramadan ini saja kita mengadakan fokus untuk kasih Ramadan. Dan kasih Ramadan ini adalah untuk kita meringankan bebanan mana-mana mereka yang pertama ialah kepada asnaf dan kita banyak asnaf di seluruh negeri Sarawak, dan kedua ialah kepada yang terkesan yang telah kita kenal pasti, dan juga ketiga adalah mereka yang memerlukan. Dan melalui prasarana UDC ini, Ummah Distribution Center, kita telah mampu memudahkan usaha-usaha untuk mengagih ini. Datuk Abang Muhammad Shibli berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian program Kasih Ramadan 2022 di Ummah Distribution Center UDC, Medan Hamidah, Demak, Kuching pada Isnin. Sementara itu, pengagihan telah dimulakan dengan seramai 30 orang penerima di UDC dan disusuli 5 keluarga penerima di Kampung Bintawak, Kampung Selkandis dan di sekitar Kampung Demak. Manakala di Bintangor, Bazar Ramadan Bintangor kembali pada tahun ini dan dirasmikan pembukaannya oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing di Ferry Point Bintangor pada Ahad. Menurut Datuk Ding, beliau mengucapkan terima kasih kepada Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ kerana telah menjemput beliau untuk merasmikan bazar tersebut. Katanya pandemik COVID-19 pada 2 tahun yang lalu telah menyebabkan jualan juadah berbuka terpaksa dibuat melalui media sosial. Pada masa itu, jelasnya perkhidmatan seperti Food Panda mula diperkenalkan untuk memudahkan penghantaran dan pembelian juadah berbuka melalui media sosial. Justru beliau berharap dengan pembukaan bazar kali ini akan memberi peluang kepada para peniaga menambah pendapatan mereka. Sementara itu, pembukaan semula Bazar Ramadan pada tahun ini mendapat reaksi positif di kalangan pengunjung setelah 2 tahun ia ditangguhkan ekoran penularan wabak COVID-19. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Bazar Ramadan Imart Matang di sini pada Isnin mendapati pengunjung mahupun peniaga di situ amat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Menganggap benda tu sebagai benda yang gembira lah, sebab kan dah 2 tahun kita SOP, kita berkuarantin kan. Kan saya dah berbazar tu. So kan masih di era pandemik tu nak. Okay, first kali jaga SOP and jagalah penjarakan sosial kita untuk mengelakkan yang berlaku pandemik yang dapat menghalang benda tu buka. Salah seorang peniaga, Nur Sita, turut menarik nafas lega kerana dapat berniaga semula untuk menambah pendapatan setelah terjejas selama 2 tahun. Perasaan kami amat-amat gembira dah. Dah 2 tahun lebih dah dapat berdagang macam tu. Tok dah paling gembira bagi kami lah dalam tahun tu. Mudah-mudahan ya kita terus macam tu pada yang mengunjung Bazar Ramadan tu diminta daknya ngikut SOP lah. Jaga kita pun. Bagi penganjur Bazar Ramadan kali ini, Zaini Poto, beliau amat berterima kasih kepada pengunjung kerana memberikan kerjasama mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kami sebagai penganjur Bazar Ramadan Khidmat PKSK tu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang sudi mengunjung dan masih mengikut SOP yang telah kami tetapkan, dan tidak penjajah-penjajah di situ pun kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana mau mengikut SOP yang daripada kami, semua jarak-jaraknya, semua yang makin penutup muka, mask apa semualah. Terima kasih supaya kami dengan itu juga kami menjemput mana yang belum datang ke bazar kami, orang tu sudi-sudi lah datang mengikut SOP yang kami tetapkan, tempat masuk dan tempat keluarnya semua ada. Terima kasih.
Ke perkembangan COVID-19, Sarawak mencatatkan 328 kes positif baru COVID-19 pada Isnin melibatkan 23 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 300,264 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut, 163 kes adalah dalam kategori 1, 162 kes kategori 2, 2 kes kategori 3 dan 1 kes kategori 4. Sementara itu, daerah-daerah yang mencatatkan kes adalah seperti berikut. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan satu kematian direkodkan di Kuching pada 2 April 2022. Manakala satu kluster tamat turut dilaporkan iaitu kluster DTI Berkenu 2 Subis. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairez Jumuri. Berita lebih lanjut boleh ditempati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan dan mengamalkan kebersihan serta jarak sosial yang selamat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS.